balik dengan dia lah macam biasa naik kereta. Tapi turun daripada parking lot tu, kereta ni macam keadaan jalan raya daripada fakulti tu, dia turun bukit. Tapi kenapa kereta kita macam berat? Assalamualaikum, hai, saya Hafiz. Hai, saya Syu. So seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda memasai pengalaman kisah misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Okey, sebelum kita mulakan video, aku kena bagi tahu dulu ni, Pi. Yang mana? Yelah, kita ni tengah nak puasa kan. Confirm orang nak cari duit lebih. Pasal apa? Yelah, sekarang sewa makin naik. Kan? Lepas tu student lain apa semua nak beli baju raya tak ada duit. Jadi ini satu platform yang aku nak kena bagi tahu, iaitu Export Overseas Academy, yang mana menawarkan untuk cari duit tepi, khususnya pada mereka yang lagi bawah BSPM ni kan, nak cari kerja. Ini dia, kita ada Export Overseas Academy yang boleh cari duit tepi. Betul. Dan kalau korang berminat untuk join, korang boleh join kelas Dr. Zuarifin ni. Dia bagus. Dia ajar korang macam mana nak guna eBay tu, nak macam mana korang nak pilih bahan-bahan untuk jual, macam mana nak withdraw duit pun dia akan ajar. Jadinya korang berminat untuk join kelas ni, korang klik link dekat bawah ni. Korang boleh pilih nak secara face to face ke, nak online kelas pun semua boleh. Bayar dan semua ada dah, diorang tulis nanti. Ya, betul. Jadi apa kena buat? Daftar kelas Dr. Zuarifin segera. Betul. Okay, baik. Jadi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Mana dah subscribe, thank you so much. Dan pada korang mana di social media, boleh follow kami rapat-rapat di platform TikTok dan juga Instagram. Dan pada korang yang mana rasa nak bercerita di platform Santai Chill, bolehlah tekan link WhatsApp di bawah dan bagi tahu korang ada cerita seram nak kongsi dengan Santai Chill. Betul. Okey, malam ni selepas cerita Pak Wan, orang kata agak menyayat hati sedikit. Dan cerita yang kedua ni masih caller ni juga. Jadinya kita orang kata bila caller baru, bukanlah caller baru, bila part 2 ni orang kata lebih elok kita minta diperkenalkan diri supaya korang tahulah. Okey, jadi kita nak tanya khabar dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Kak? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Moga-moga sihat dah Kak. Walaupun InsyaAllah. walaupun cerita yang Pak Wan tu rasa menyayat hati. Okey, apa dia? Aduh, Kak Hafiz dengan Syuk sihat ke? Alhamdulillah sihat. Belum puasa ni memang Kak, dia haus sikit. Betul. Okey, hari belum kita minum buah-buah itu dia kalau pergi bazar Ramadan tu kan, orang duk kocak apa ni, air batu tu, itu yang lagi geram tu kan. Betul, nak tengok mi kari. Alright. Okay Kak As, jadi masa Pak Wan kita hari tu, kita dah share sikit tentang pengalaman mana keluarga Kak As ni diganggu lah kan, di mana yalah macam-macam cara lah kan. Kalau diganggu tu orang kata dihantar sihir lah kan, yang mana selalu buatkan Kak As dengan suami bergaduh. Okay, untuk part tu pula Kak As ada cerita apa pula? Okey, untuk hari ni maksudnya kita bukan sambung daripada yang Pak Wan lah. Maksudnya hari ni Kak As nak share pengalaman masa Kak As masih kerja lagi lah dekat area universiti di Bangi. Mungkin ada yang dah boleh agak lah kan. You dekat area sana, you apa? Okey. Jadi okey.
Okay, hari tu pun kita baru dengar kan cerita universiti ni. Kebetulan Kak As pun ada cerita berkenaan universiti ni. Hari tu kita ada caller yang cerita juga. Jadi mungkin yang mana duduk kat universiti ni dia lebih tahulah kan. Okay, jadi untuk sambungan hari tu belum sedia lagi untuk kita sambung Kak As? Belum lagi sebab Kak As masih lagi dalam proses ni lah, merawat lah lagi lah. Okey, baik. Okey, apa pun kita dah tak sabar nak dengarkan cerita Kak As untuk yang kedua ni. Tanpa membuang masa, kita mempersilakan untuk cerita yang pertama. Dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, cerita ni berlaku tahun 2010. Maksudnya dah 14 tahun lepas lah. Kak As bekerja dengan syarikat pembinaan construction. Jadi masa tu memang projek dekat dalam U tu lah, dalam universiti tu lah. Masa kami buat kerja kat dalam tu untuk pembersihan, maksudnya yang kayu apa semua tu, earthwork lah, kita panggil dia earthwork. Jadi masa tu kami tak tahu apa-apa lagi lah. Tapi ada masa tu ada masalah tentang masa nak bersihkan kawasan tu jugalah. Jadi bila masalah dia macam ada pokok yang tak boleh ditebang, yang tak boleh ditolak. Jadi ada banyak masalah. Maksudnya sampaikan bila kita orang pergi macam ke kantin tu untuk duduk berbual tu, ada jugalah yang bersuara, yang bercakap tentang penunggu kat kawasan tu. So, fakulti ni is a fakulti sains dan teknologi lah. Jadi, pada mereka yang memang tahu U tu and tahu fakulti tu dekat mana, diorang akan tahulah keadaan dekat situ. Jadi, masa nak buat kerja tu, maksudnya sampai tahap yang adalah yang bos Kak As ada minta ustaz jugalah pergi ke sana untuk sebab banyak sangat masalah dia kan. Yang jadi kalau nak terangkan kat sini pun tu bos minta juga ke macam mana sampai panggil ustaz ni? Bos yang minta sebab sebab okey, maksudnya bila kita guna mesin untuk misal kata untuk potong pokok tu lah kan. Ni maksudnya daripada awal earthwork ni lah kan. Kita tak boleh potong pokok tu. Tak boleh potong. Ini salah contoh dia lah. Sebab pokok apa tu kita tak boleh tebang. Tak boleh macam ni pakai mesin tu kan. Jigsaw tu kan yang besar tu. Okey, kita tak boleh buat. Tak boleh. Jadi bila kita dah jadi masalah macam tu, even benda tu macam ialah benda yang simple yang biasa kita buat tapi kita tak boleh buat. Jadi kita cut kita shortkan cerita ni. Selepas panggil ustaz tu, alhamdulillah kerja earthwork tu settle maksudnya. Jadi kita dah boleh teruskan progres semua kat sana lah. Jadi yang berkenaan yang dengar tentang penunggu dekat kawasan tu, yang ni pengalaman Kak As sendirilah dengan Kak As punya housemate. Kami berdua ni menyewa lah rumah dekat area Bangi tu. Dia memang pergi balik kerja bersama lah. Jadi nak dijadikan cerita satu hari ni, maksudnya building, kita cerita building dah naik separuh lah ya. Building dah naik separuh. Jadi belakang building tu, bangunan tu ada tadika. Tadika tu memang dalam kawasan universiti tu lah. Jadi bila kita nak pergi view bahagian belakang tu, kita kena naik ke arah tadika tu. And dekat tadika tu, di antara tadika dengan bangunan yang kita tengah naik tu, dia macam banyak pokok-pokok. Maksudnya benda yang memang bukan kawasan yang untuk kita bersihkan lah. Jadi masa Kak As naik kat situ, kami naik bertiga lah masa tu dengan arkitek, dengan bos Kak As lah.
Jadi masa tu Kak As memang daripada Pak Wan tu Kak As dah pernah cakap yang Kak As memang tak boleh, bila ada something tu dia akan meremang kat tengkuk ni kan, sampai dia akan efek badan bisa semua sakit dia. Maksudnya benda tu memang ada. Jadi bila Kak As dah rasa macam tu, Kak As tak cakap apalah. Maksudnya tapi tengah-tengah berbual dengan arkitek dengan bos tu, Kak As terperasan imbas macam lembaga hitam. Tapi Kak As buat macam tak tahu sebab Kak As rasa macam yelah sebab tempat tu macam semak, pokok kan, jadi mungkin daun-daun besar tu yang ni kan. Itu sekali. Tapi bila Kak As berbual lagi, dia macam nak ambil perhatian kita, suruh tengok dia lagi. Faham? Kak As macam automatically Kak As pusing tempat yang sama tu. Masih nampak lagi. Tapi kali ni dia bukan sekali imbas macam tadi yang awal-awal. Maksudnya dia memang nak, ya Allah, naik geloma sekejap. Dia macam nak menampakkan dia tu ada dekat situ dengan kita orang. Masa tu lepas asar. Kak As tak lupa lagi, dia lepas asar. Sebab naik tu memang betul-betul lepas Kak As solat asar tu, Kak As naik ikut dia orang lah kan. Jadi bila dah nampak dia tu, Kak As kan seorang yang sangat penakut. Jadi Kak As cakap dengan bos tu, rasanya kita dah boleh turun lah kot. Sebab dia tak bergerak. Dia berdiri dekat situ. Tusuk dia tinggi macam pintu rumah. Pintu rumah, tinggi dia macam tu, hitam, and dia tak ada bentuk tau, macam kita tengok bentuk ada pinggang ke ada tangan ke, tak ada. Dia macam nak kata straight bukan straight, tapi nak kata dia asap kepul yang boleh bergerak pun Kak As tak boleh nak make sure yang itu benda tu macam tu. Kak As tak boleh tak boleh nak describe lah, maksudnya tak boleh nak describe bentuk dia sebenarnya, tapi dia tinggi macam pintu. Dia sangat hitam and tak adalah dia keras macam tu kan. Tapi itulah, dia nak kata dia asap, dia bukan asap. So Kak As minta ajak bos dengan arkitek tu, jomlah kita turun lah kan, sebab Kak As memang dah rasa macam dah sakit dah sangat kan, badan ni tangkap daripada tengkuk tu. Jadi bila Kak As turun masuk office, yang housemate Kak As ni dia perasan lah. Dia pun keluar daripada site tu, dia masuk office, dia pun perasan. Dia kata, Kak, kenapa muka macam pucat je ni? Lepas tu, mungkin penat. Akak cakap macam tu sebab akak pun tak adalah, kita orang kerja site tak adalah nak pergi tengok lipstick kurang ke, nak tengok cermin lawa ke tak lawa kan. Jadi dia kata, muka akak nampak macam. Terus akak cakap dengan dia, tak apa. Ni lepas ni pukul 5 kita terus balik. Jadi dalam pukul 5 lebih tu Kak As balik dengan dia lah, macam biasa naik kereta. Tapi turun daripada parking lot tu, kereta ni macam keadaan jalan raya daripada fakulti tu, dia turun bukit, tapi kenapa kereta kita macam berat walhal turun bukit tau. Dia turun bukit. Memanglah kita turun bukit kita akan kontrol kita punya brake kan, tapi bila waktu bergerak tu kita rasa macam kenapa nak tekan minyak, macam berat. Lepas tu dia yang duduk sebelah ni macam, kenapa ni Kak? Dia kata macam tu lah kan. Tak ada apa-apa. Agaknya kereta ni nak rosak ke? Macam tak make sense lah berat dia tu. Jadi teruskan juga perjalanan. Dalam hati ni memang akak bacalah ayat kursi apa semua macam tu kan. Jadi gerak daripada U tu ke rumah adalah dalam 10 minit je. Tak jauh lah. Jadi sampai dekat parking rumah tu, kawan akak ni dia nak keluar lah. Tapi akak cakap ni jangan keluar dulu lah. Kita relax kejap. Rasa macam menggigil lah lutut apa badan semua kan. Dengan bisa yang tadi. Lepas tu jadi yang dia pun okey lah,
akak tak cakap dengan dia lagi. Sebab dia pun sama, seorang yang sangat penakut macam akak. Jadi bila akak tak cerita dengan dia tu, dah masa macam dalam 10-15 minit tu, akak cakap ni okey lah, kita naik lah, mandi apa semua kan. Jadi okey, balik rumah macam biasalah, mandi apa semua, siap-siap. Lepas tu tengok TV sama, nak tunggukan maghrib. Okey, selepas solat maghrib, Kak As rasa dia nak meremang lagi. Telinga ni macam berdesing sangat. Jadi Kak As macam tak sedap. Kak As rasa Kak As pun okey lah, lepas maghrib tu Kak As masuk balik bilik. Kak As bacalah Yasin. Bacalah sekali Yasin tu. Lepas baca Yasin tu, Kak As rasa macam kenapa badan ni macam tak kurang rasa sakit dengan meremang tu. Jadi Kak As pun keluar, Kak As layan TV dengan kawan tu macam biasa. Lepas tu dia kata dia mengantuk. Kak As pun okey lah, mengantuk. Pergilah tidur dulu kan. Kak As nak tengok TV. Lepas tu dia kata okey lah, jangan tidur lambat-lambat. Dia kata okey. Dia dah masuk bilik. Okey, kedudukan rumah kita orang tu, TV membelakangkan pintu bilik. Rumah tu ada 3 bilik. So satu bilik tu kita buat macam bilik solat lah, sebab kami berdua kan. Jadi 2 pintu tu macam kalau kita main hujung mata, kita boleh nampak 2 pintu tu. Satu bilik tu belakangkan TV lah kan. Jadi dia dah masuk bilik dia, akak tengok TV macam biasa. Lepas tu akak dengar macam dekat dapur bunyi orang kacau air tau. Dia kecing macam tu lah, dia kacau air. Yang akak ni pun toleh lah, Syah, tadi kata nak tidur, buat air pula. Dia tak layan akak. Dia tak layan. Macam okey lah, agaknya duk khusyuk, kacau air kan. Tapi masih lagi kacau air. Dia kacau. Lepas tu akak rasa macam kenapa lama sangat kau kacau air. Tak okey lagi ke, maksudnya macam tu kan. Jadi akak toleh. Akak panggil lagi, Syah. Dia buat bodoh je. Dia buat macam tak tahu je. Jadi macam ni, macam Syah. Lepas tu akak bangun. Akak tak tahu kenapa, macam memang rasa tau. Tapi sebab kita tak pernah ada pengalaman yang macam gini, jadi akak pun bangun. Aku pergilah kat dapur tu. Akak pergi kat dapur tu. Akak macam biasa akak tepuk bahu dia kan. Ai, kacau air sampai tak dengar orang panggil. Yang akak tak boleh lupa is inilah dia. Dia pusing. Dia pusing, muka dia kosong. Syuk Hafiz. Muka kosong. Ya billahi ta'ala ni, akak terus jam dekat situ. Lutut akak memang, yelah, kita dah menggigil. Akak memang, benda yang akak selama hidup ni, benda yang akak tak nak tengok is benda-benda ni. Tapi akak tak tahu kenapa Allah tu bagi akak tengok benda-benda macam ni. Jadi bila dia pusing, muka dia blank tu, akak terus macam dah tak tahu nak buat apa. Last macam kumpulkan kekuatan tu, akak jerit Allahu Akbar macam tu. Lepas tu masa kita jerit tu, macam kita tutup mata, macam kita dah tengok benda tu. Allah, hantu kan, hantu. Tutup mata tu nak kuatkan diri tu sebab Allahu Akbar, buka mata dah tak ada. Tapi gelas dengan sudu masih lagi dekat situ. Jadi bila dah macam tu, akak ni memang dah tak tahu nak buat apa. Kan memang dah tak tahu buat apa. Since part 1 memang akak memang jam kalau nampak benda-benda macam ni. Jadi akak pergi dekat bilik, pintu bilik Syah tu, akak ketuk kan. Kita orang memang jenis nak masuk bilik masing-masing tu kita ketuk. Tapi akak ketuk, memang kuat akak ketuk tu. Lepas tu dia buka pintu. Kak, apa benda ni? Kenapa? Dia cakap.
akak tu macam, ya Allah, akak tak cakap dengan dia sebab akak tahu dia pun sama penakut mencakap. Oh, okey. Jadi cerita tu tak habis dekat situ. Dia tak habis dekat situ. Akak tak tahu macam mana, entah agaknya dia ikut balik ke apa ke, akak tak tahu. Jadi akak pun terus matikan TV. Akak masuk bilik. Lampu memang kat luar tu akak dah buka lah. Masuk bilik, akak buka lampu tidur. Buka lampu tidur, akak baru duduk atas katil. Akak rasa orang tepuk macam mana sama akak tepuk Syah tadi. Sebab akak duduk kan, akak duduk. Jadi akak rasa dia pegang sama macam mana cara akak tepuk Syah tadi. Macam itulah dia tepuk. Bila akak pusing, ya Allahu Akbar, benda yang hitam yang akak nampak tadi, yang dekat side tadi. Jadi lagi sekali akak jam, akak tak tahu, akak terus pengsan. Hafiz, syuk, akak dah tak sedar. Akak sedar-sedar pagi, Syah yang masuk kejut akak. Masa tu akak dah demam. Memang tak boleh pergi kerja, tak boleh apa, memang terus demam. And hari yang siang tu barulah akak terpaksa cerita dengan Syah juga. Jadi masa tu memang jadi kita cuma lepas cerita dengan Syah tu, bos dapat tahulah. Jadi dia tanya jugalah, nak panggil ke ustaz itu hari kan, tengok-tengokkan ke apa ke, ambil air ke, dia cakap macam tu lah. Jadi datang, bos bawa ustaz tu datang rumah kita orang. Datang, tapi ustaz tu cakap ini memang penunggu asal kat sana, dia kata. Dia tak membahayakan, tapi dia mengganggu kamu, dia cakap. Mungkin dia kata mungkin dengan apa yang kamu ada ni, mungkin dia nak bagi tahu kamu ke, dia sebenarnya wujud dia ada kat situ ke. Ustaz tu cakap macam itu. Jadi Kak Asy memang sentiasa benda ni macam macam tergantung kan. Macam kenapa tak membaik ke, kenapa tak nak ubat supaya Kak Asy dah tak payah tengok benda-benda macam ni ke, macam tu. Ustaz tu cakap kelebihan yang awak ada datang daripada Allah, dia kata. Jadi saya tak berhak untuk pulangkan balik atau tarik balik, dia cakap macam tu. Jadi Kak Asy tergantung macam ni lah ceritanya. So Kak Asy selama projek dekat situ 2 tahun tu, Kak Asy memang Kak Asy dah tak naik lah kat belakang tu. Memang dah tak pergilah kat belakang kawasan yang tadika atas tu. Tapi masih pergi kerja lah. Masih bekerja. Tapi memang dah tak adalah nak ke sana tu, memang tak lah macam tu lah. Kalau nak view ke apa ke memang dah tak ada. Kalau Kak Asy rasa ada kerja dekat dalam building tu, Kak Asy sanggup naik, panjat je. Tangga kayu ke apa, panjat je lah. Okay. Yang berkenaan perawat cakap ada tu, apa yang ada sebenarnya juga? Maksud Hafiz ada yang mana? Tadi cerita yang akak cakap tadi kan, perawat tu kata benda ni nak beritahu dia wujud bila dekat akak tu ada. Apa yang ada tu sebenarnya? Tak, dia nak bagi tahu dekat akak. Yelah, akak cuma macam fikir sendiri kan, buat teori sendiri. Mungkin kelebihan yang akak ada tu, dia nak akak tahu yang dia ada dekat situ, yang dia ada, yang dia menunggu dekat situ. Yang macam student-student ada bercerita tu, ya dia ada dekat situ. Macam tu. Ya macam kawan Kak Asy macam tu je lah. Kawan Kak Asy yang lain ni memang dia tak pernah nampak lah benda tu kan. Ada Indon yang kerja kat situ. Diorang kan Kong kan diorang ada, diorang tidur kat situ kan. Diorang ada kotai dia kan, duduk kat situ kan. Adalah macam seorang 2 Indon tu pernah nampak lah. Tapi Indonesia, tipikal orang Indonesia kan. Aku tak kacau kau, kau jangan kacau aku. Macam tu.
Jadi bila dia dah dengar macam tu, dia cerita macam tu, bila dia pergi dekat site office tu, dia bercakap dengan Kak Azhar. Nampak itu ya, dia cakap macam tu. Jadi Kak Az cakap, tak apalah, tak nak lah. Sebab Kak Az memang seorang yang sangat penakut. Mungkin disebabkan takut ni, Kak Az pun tak tahu apa hikmah yang Allah nak bagi, nak suruh Kak Az berani ke, apa ke, dia bagi Kak Az kelebihan yang macam ini, Kak Az pun tak tahu. So kelebihan akak ada pernah beritahu ke dalam Pak Wan? Saya dah terlupa kelebihan akak ni. Ada. Akak dia bagi tahu. Cuma selepas yang sakit daripada yang Pak Wan tu, semakin kerap lah Kak Az nampak, semakin kerap. Macam tu. Dan masa akak nampak makhluk tu tengah kacau air, dia pusing kan. Masa dia pusing tu sambil dia pegang cawan sambil kacau, tapi rambut dia panjang, muka tak ada, pandang akak macam tu. Okey, dia sama macam si Syah. Sama. Dia punya ponytail ikat rambut satu tu. Sama. Sambil dia kacau air tu, dia pusingkan kepala dia je, Fiz. Dia pusingkan kepala dia je. Itu yang buat Kak Az jadi macam Allah. Kalau dia pusing dengan badan tu, mungkin kita tak memanglah takut. Tapi bila dia pusing kepala je, lagi seram lah. Macam lagi seram lah kan. Benda tu lagi tengok muka dia flat, dia apa-apa. Jadi Kak Az ni terus jadi macam dah tergamam dah. Macam tu lah. Memang tak boleh buat apa lah. Diam dah. Seram jugalah kan. Bila kita tengok kat dapur kan, benda yang tengah kacau air sambil pegang cawan putih, betul kan? Pegang cawan putih kan, pusing. Tengok betul pegang cawan putih. Dia pusing lepas tu tengok, tak ada muka Mat. Kalau aku lari Mat, tak apa dan tolak balik lagi. Sebab itulah Kak Az tutup mata, nak carikan kekuatan tu. Allahu Akbar. Terpaksa. Habis tu nak suruh aku apa, pengsan. Lagi tak jadi apa kan. Badan masa tu lah. Tak rasa kaku, tak boleh bergerak ke? Ya, kan Kak Az cakap dia macam kaku, kaki Kak Az semua menggigil dengan tengkuk Kak Az sakit, badan bisa, macam tu lah. Rupanya itu yang Kak Az nak tengok, macam tu. Okey Kak Az, tu cerita antara yang pengalaman sendirilah. Jadi macam Kak Idris ni banyak sangat cerita. Antara yang popular lah yang Kak Az pernah dengar lagi berkenaan dengan cerita apa dekat universiti ni? Dekat situ yang Kak Az dengar, ada nenek lah, katanya penampakan nenek. Tapi yang itu Kak Az tak pernah nampak. Maksudnya dia dekat fakulti lain mungkin. Kan diorang macam bila kita dah berbual, bila diorang dah tahu kita macam ini, jadi bila diorang dah tahu cerita kita nampak macam ni, diorang pun mulalah bercerita kan. Kita punya klien kan, diorang pun cerita ada yang nampak macam nenek tua jalan dekat bangunan Chancellor tu. Ada yang nampak Candy kan. Ada yang nampak. Tapi kakak ni Kak Az tak pernah nampak yang tu. Yang Kak Az nampak yang tu je lah. Lagi satu Kak yang saya tertanya lah. Tadi kan first tu Kak ada cakap pasal pokok yang tak boleh nak ditebang kan. Okey. Lepas dah panggil ustaz tu, pokok tu dah boleh tebang lah? Alhamdulillah, pokok tu boleh tebang. Cuma ustaz tu dia cakap, akak pun tak tanya detail lah kan. Cuma dia bila kita berbual, dia kata biasalah pokok lama. Dia kata pokok lama ni ada penjaga dia. Dia cakap bila kita nak bersihkan satu tempat tu, yelah kita datang tempat orang. Dia cakap kalau yang kena nasib kita baik, Alhamdulillah, dia cakap macam tu. Jadi pokok tu memang pokok lama lah. Memang pokok yang sangat tua lah. Pada Kak Az tengok, dia rasanya dalam banyak pokok yang tak boleh tebang, yang kita tebang tu, itulah satu pokok yang bermasalah. Memang yang tak boleh ditebang tu, sampai kita kena panggil, kena cari ustaz lah maksudnya. Dia tak boleh tebang tu macam mana? Apa yang dialami tim angkat masa tu? Barang rosak ke? Ataupun pokok tu tak habis? Blade jigsaw tu, blade mata pisau. Blade jigsaw tu tak makan. Dia cuma macam dia letak je, dia dah zret tu kan, dia letak tu, abuk tu ada.
Tapi dia tak makan dalam. Dia tak makan dalam. Lepas tu kita ada cuba jugalah pakai kapak ke, lagilah tak jalan. Tak boleh. Memang yelah macam kita punya kadang Indonesia ni kan, dia kata tak apa-apa biar diorang cubalah apa lagi ni kan. Diorang cuba juga. Tapi memang tak boleh masuk. Sedangkan pakai jigsaw tak masuk, apa lagi nak pakai kapak kan. Macam tu. Jadi tapi orang sama lah bila dah jadi masalah yang macam itu. Itu yang bual dekat office tu. Okay, kita kena cubalah, kita kena cuba. Dia kata by hook or by crook, kerja kena jalan kan. Jadi masalah yang tu macam tu lah. Lepas tu okay, macam driver jentolak, demam. Seminggu demam. Sebab dia nampak lah. Tak boleh. Uncle tu uncle Cina. Sebab lepas dia demam tu, yang ganti dia is driver baru. Maksudnya uncle dah tak masuk dekat site kita orang. Jadi driver baru dia. Jadi macam Kak As pun masa tu yalah belum alami benda yang tadi tu. Jadi Kak As pun macam tak ni sangat lah. Yang kita tengah hadap sekarang ni is tempat kawasan tu tak boleh dibersihkan. Macam tu. Tak terfikirlah. Mungkin itu salah satu dia ke apa ke, sebab dia yang tengah bersihkan ni kan. Dia driver excavator kan, nak bersihkan, tarik pokok apa semua. Macam tu lah. Macam hari tu kita ada satu caller, dia cerita pengalaman dia ada satu fakulti nama Alam Bina lah. Tak tahu, mungkin berdekat Alam Bina ke Seni Bina? Okay, belakang. Ya, belakang. Dekat je lah tu. Tak dekat. Maksudnya dekat bangunan Chancellor tu, dia kena ke belakang lagi. Kalau tak silap Saat, dia area restoran diorang, cafe, dia punya motel diorang kat belakang. Dia dah kat belakang Seni Bina. Yalah, dia kawasan universiti ni kawasan hutan yang mana dibersihkan, dilapangkan untuk buat universiti penempatan. So yalah, tak pelik lah benda-benda ni berlaku kan. Sampai yalah kita dengar sebelum ni nak kena minta izin untuk bangunkan bangunan sampai siap, kena buat perjanjian bagai kan. Mungkin pelajar-pelajar sana lebih tahu dan arif lah cerita kat universiti sana. Jadi mungkin korang pun yang mana di sana boleh sharekan pengalaman korang kat ruang komen. Apapun, kita nak berterima kasih pada Kak As kerana berkongsi cerita kali ni. Sangat menarik. Yang mana lagi nak sambung you tu kan. Kita bukan nak menakut-nakutkan korang tau. Kau apa? Kita cuma berkongsi. Dia kat mana-mana pun ada. Kau kat sekolah dulu pun member kau sebelah pun kena rasuk kan. Jadi semua sama je. Jadi ni bukan satu segmen yang mana ni santai chill kata ni bantu tak boleh kan. Bukan. Dia tak ada pun benda-benda tu kita spesifikkan kat situ, memang banyak tak ada. Dia macam Syuk cakap tadi, semua tempat ada. Rezeki atau tidak je korang akan lihat. Dan yang paling penting, dia membuktikan yang bahawa alam gaib pun belajar tinggi. Korang yang tak nak belajar sampai tinggi sampai SPM je, kau tengok alam gaib pun duduk kat universiti. Itulah kan. Apa-apa pun niat tu nak kena betul lah. Nak pergi tu nak belajar. Jangan sampai kau dah dengar cerita macam ni, kau dah masuk sana, kau nak buat paranormal lah, itu kau memang cik nahas lah kan. Memang kau yang nak sakit. Okay. Mencari tu nama dia, mencari. Mencari lah tu kan nanti kan kat mana. Okay, Kak As mungkin ada sepatah dua kata nak kongsikan kepada penonton Santai Chill. Tak ada apa-apa. Make it simple. Teruskan sokong Santai Chill. Yang belum subscribe tu, subscribe lah sekarang kan. Betul. Cuma pada yang tak dapat kelebihan yang macam ni, kalau boleh janganlah minta. Sebab dia bukan benda yang senang untuk kita bawa. Tapi bergantung pada diri masing-masing lah. Kalau ada yang nak tu, Kak Fats willing tu, ambil lah. Ya Allah. Macam tu lah. Okay. Jadi betul apa yang Kak cakap. Kadang-kadang ada orang ni eager tau, nak tahu sangat benda, nak tengok. Betul. Tak kisah kan, sebab dia ni tak percaya sangat. Tapi kalau boleh elakkan lah. Sebab benda ni bila kita mencari memang boleh dapat lah. Dia rezeki lah, tak rezeki lah. Ada dapat, ada tak dapat. Tapi tak,
Kak As memang takut lah, tak boleh. Kalau ada yang nak ni, ambil. Kak As boleh bagi, ambil lah. Jangan. Betul. Dah ada offer. Jangan. On tahun. Alright. Okay, baik. Terima kasih lagi sekali kepada Kak As kerana kesudi berkongsi dengan kami. Dan terima kasih juga kepada penonton yang sudi mendengar dari awal sampailah habis, yang menyokong kami dari dulu hingga kini. Apa pun bis, kita nak bagi tahu lah kan, lagi sekali nak duit raya aku ni sampai terpaksa pakai baju nikah ni. Nak beli baju raya belum dapat kan. Kejap lagi ni aku dah banyak duit, aku mau beli macam-macam baju lah. Pasal apa? Aku dah guna Export Overseas Academy yang mana menawarkan untuk mencari duit tepi. Macam mana nak cari duit tepi, kat situlah kau akan belajar untuk set up akaun eBay dari A sampai Z, macam mana nak cari produk yang sesuai dan macam mana kau nak dapatkan pendapatan dalam USD. Okay, betul. Dan kelas ni dia akan ajar korang handle A to Z, macam mana nak withdraw, macam mana cek produk, dan macam mana nak bina warehouse korang dekat USA. Dan yang paling penting, duduk dekat Malaysia gaji USD man. Betul. Kita nak sesuatu tu kena usaha lebih sikit. Apa pun belajar. Okay, belajar dekat mana? Kelas Dr. Zul Arifin, link ada kat bawah. Jadi cari korang punya tarikh yang sesuai, daftar segera. Okay, jadi terima kasih kepada korang semua lagi sekali. Jangan lupa like, share dan subscribe. Anda dah subscribe, thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye bye.